Dalam keresahan rakyat berdepan dengan cabaran kenaikan harga barang dan juga tekanan daripada inflasi yang sifatnya global, banyak perkara yang telah dibincangkan dan kita mengakui beberapa cabaran struktural ekonomi negara. Antaranya adalah kerana kita dibebani oleh kedudukan struktur ekonomi yang bersifat middle income trap, perangkap ekonomi menengah. Dan telah banyak juga dibicarakan bagaimana untuk kita mengenjak keluar daripada perangkap ini adalah dengan kita memberikan nilai tambah teknologi berdasarkan data dan sains. Dan juga Menteri Ekonomi menyebut tentang bagaimana kemajuan ekonomi kita untuk fasa berikutnya harus dipacu dengan ekonomi berasaskan pengetahuan. Dan di situ kita akan melihat banyak sorotan dan suluhan diberikan kepada aspek memanfaatkan big data, artificial intelligence, dan kerana itu sementara dilancarkan sebuah platform baru, DOSM, Next Gen. Kita akan mengenali lebih lanjut. Pada 12 hari bulan lalu, ia merupakan suatu yang dianggap breakthrough dalam sains memanfaatkan data dan statistik negara. Untuk tujuan itu, bersama pada malam ini adalah Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin. Datuk Seri, kita jumpa lagi. Alhamdulillah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Saya suka bila dengan Ketua Perangkawan ni. Sebab nombor-nombor tu dia jadi cerita. Boleh cerita banyak benda ya. Dia ada cerita. Dan nanti saya digambarkan kita akan juga memanfaatkan platform digital Datuk Seri untuk memberikan gambaran kepada rakyat. Tapi sedikit bercakap tentang Open DOSM Next Gen ini. Kalau ingin kita melakukan hard sale malam ini tentang apa itu Open DOSM Next Gen ini. Terima kasih. Ini Tuan Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton dan para pendengar. Jadi dalam hubungan ini kita tahu bahawa DOSM ataupun Department of Statistics Malaysia, Jabatan Perangkap Malaysia, tetapi dia punya nickname yang glamour sikit, DOSM. Jadi kita tahu DOSM adalah satu agensi yang bertanggungjawab dalam memainkan peranan mengeluarkan statistik resmi negara. Jadi kita telah lihat bahawa dalam kita mengeluarkan statistik ini, ia perlu sampai kepada semua pihak. Kalau dulu mungkin fokus kita kepada pengumpulan dasar, kepada pemantauan, maknanya kepada kerajaan lah. Tetapi masa telah berubah dan kita perlukan penyertaan dalam membangunkan sosioekonomi negara daripada pelbagai pihak. Dan dalam masa yang sama kita tahu tahap literasi, tahap pendidikan rakyat semakin meningkat. So kita ingin melihat supaya bagaimana data resmi yang ditunjangi oleh DOSM, oleh Jabatan Perangkat ini dapat disebarluaskan dari segi penggunaannya, dan dia berkonsep yang orang kata accessibility, reliable, komprehensif, terkini. Ini yang cuba disampaikan di bawah platform Open DOSM Next Generation. Maknanya perkara-perkara yang didambakan oleh para pengguna yang orang kata pengguna user yang sophisticated pun ada, rakyat biasa pun ada. Maknanya kita melihat bagaimana kita meraihkan kepada orang awam yang hanya ingin melihat fakta-fakta utama dalam bentuk dashboard misalnya tentang harga, demografi, isu-isu keselamatan, jenayah dan sebagainya, dan juga isu-isu demografi yang lain ada dalam bentuk dashboard. Manakala untuk orang yang ingin membangunkan aplikasi, ingin memasarkan, buat pemasaran dan sebagainya, mereka boleh menggunakan data ini terus, dan dia punya wow factor dia ialah machine readable. Dan terus boleh buat analisis dan sebagainya. Dan bila kita meletakkan dalam satu platform yang membolehkan para pengguna membuat data integration, kita tahu bahawa dalam sosioekonomi ini adalah perkara yang hidup kan. Jadi kalau dulu Tuan Said, kita biasa dengar analisis dengan mengandaikan variabel-variabel lain pegun. Tetapi analisis yang diperlukan sekarang untuk kita melihat angkubat-angkubat itu saling berinteraktif. Jadi kalau dulu mungkin agak payah untuk orang ramai untuk menilai kenapa benda ni tidak berjalan seperti yang diharapkan kerana kita tidak melihat faktor lain. So dalam Open DOSM ni kita ingin seoptimumnya meletakkan semua parameter-parameter yang bersesuaian. Dan yang paling penting kita nak bawa data tu peringkat yang lebih granular, di peringkat daerah, Dewan Undangan Negeri dan Parlimen. Dan kita tahu dalam konteks negara maju, wakil-wakil yang mewakili sesuatu kawasan itu perlu berfungsi untuk mengetahui apakah yang berlaku, apakah kesusahan ataupun keperluan di satu kawasan itu. Ini juga diambil kira dalam pembangunan Open DOSM ini. Dalam penjelasan awal ini banyak soalan susulan saya satu persatu, tapi saya nak bagi Datuk Seri ruang menjelaskan semua dulu.
Bila dinamakan open DOSM, apa sifat open itu, kemudian next gen itu? Kerana kepada awam, bila mendengarkan data-data lah, statistik lah, sejauh mana open DOSM next gen ini berbeza dengan platform yang ada sebelum ni? Satu yang kita boleh maksud tersurat bila kita menamakan ini sebagai satu platform open. Open itu menyampaikan satu mesej keterbukaan, transparansi, dan ia akan menghasilkan satu kredibel terhadap apa yang dihasilkan oleh kerajaan melalui DOSM tentang melihat pola-pola permasalahan sosial, ekonomi, sektoral, sama ada berada di bandar, di luar bandar, dan kita mengambil kira bukan sahaja golongan majoriti tetapi golongan minoriti. So bila kita berkata konsep terbuka, maknanya perkara-perkara ini perlu diambil kira. Ini selari dengan kita punya kata apa, kadang-kadang orang ramai tak tahu ataupun tidak berapa faham tentang kita punya konsep sustainable development goal, pembangunan sejagat, apa itu. So dalam konteks ini kita nak menengah-nengahkan tentang konsep itu dalam bentuk yang kita boleh measure, kita boleh mengetahui, dan kita nak supaya negara kita mempunyai penyertaan kepada polisi awam ini dalam bentuk yang berasaskan fakta dan data. Dan kita ramai yang saya nampak semenjak kita lancarkan 12 Januari ini, Tuan Said, dia punya feedback tu begitu tinggi. Kita dah ada lebih hampir 100 lebih yang menggunakan platform ini. Feedback sebagaimana? Dan contohnya siapa yang 100 lebih ini? Ini bercampur-campur. Ada yang orang yang hanya menggunakan sebagai nak mengetahui trend, tetapi ada juga di kalangan mereka dia mengambil data-data yang kita perolehi daripada KPDH ini tentang daripada price catcher itu, mereka develop tentang trend harga di satu kawasan. Macam tadi saya tengok ada seorang tu mengambil posting orang lain tentang grocers, tentang harga Pampers. So mereka pergi kepada price catcher itu, dia buat analisis dan mereka mempamerkan hasil analisis itu. Rupanya ada brand yang harganya bukan semestinya harga yang tinggi, ada yang skala rendah dan sebagainya. Maknanya kita nak supaya dengan kita buka luasnya data-data ini menyebabkan data will speak up dan people yang berpengetahuan boleh sharing analisis yang mereka buat. Dan ini bersesuaian dengan kita punya taraf level penetration kita dalam IT dalam konteks negara ni ada lebih kurang 94%. Maknanya kemudahan internet dan juga accessibility menggunakan medsos maksudnya dah semakin tinggi. Cuma bagaimana kita nak meraihkan orang-orang biasalah. Itu sebab Open DOSM ni dia berkonsep yang friendly dan dia berbentuk dinamik lah. Dan kita maklumkan misalnya sesuatu data itu diurus tadbirkan dari segi frekuensinya. Kemudian dari segi yang paling penting kita nak orang ramai nak maklumkan data itu bila dia last kemas kini. Supaya kita tak nak angka-angka update supaya tidak misleading, terutamanya untuk tujuan keputusan perniagaan. Datuk Seri, beberapa gambaran yang diberikan itu tadi mungkin akan lebih jelas kepada penonton kita bila kita mula pergi kepada dalam pusingan seketika nanti. Tapi saya nak membereskan dulu cerita-cerita asas ini. Kerana kepada penonton, saya bayangkan mungkin mereka yang agak jauh daripada realiti sains data ini. Datuk Seri menyebutkan tadi ada dua klasifikasi pengguna yang mungkin sophisticated dan pengguna awam. Yang sophisticated tu saya boleh bayangkan. Mereka yang membuat kajian, mereka yang di dalam pasaran perniagaan memerlukan data ini. Tetapi yang awam ini, bagaimana mereka boleh mendapat manfaat daripada Open DOSM ini? Kalau orang awam kita menyebut tentang isu harga barang kan, dengan adanya Open DOSM ni kita memanfaatkan data daripada price catcher, kita susun semula menggunakan kaedah geospatial, dan mereka boleh pergi overlay mengikut kawasan masing-masing, mereka boleh compare. Overlay tu pun nanti kita kena tunjuk macam mana harga barang di kawasan mereka. Jadi kita boleh lihatlah jurang harga dan sebagainya, dan sebenarnya ia juga boleh mendidik kita punya semua yang terlibat dalam aktiviti perniagaan ini. Misalnya kalau saya peniaga misalnya satu makanan, saya boleh nampak dalam data DOSM average price sepatutnya berapa. Jadi kita boleh menyedarkan sama ada harga yang dijual tu overpricing ataupun macam manalah.
Maknanya perkara-perkara ini melibatkan orang kata penyertaan orang ramai sebagai pengguna dan juga semua ejen-ejen yang terlibat dalam ekonomi lah. Datuk Sri menyebutkan soal price catcher, dan kita tahu price catcher itu kepada penonton yang mungkin tidak fasih, ia merupakan data harga yang diberikan ataupun dibutirkan, dirincikan oleh kementerian berkait tentang pengguna. Tetapi adakah bererti selepas ini kami boleh merujuk price catcher itu di open dossier? Terus sahaja. Terus dan kita telah boleh meletakkan data tu dalam bentuk format machine readable. Yang menyebabkan maksud machine readable. Maksudnya mereka boleh go to raw data dan mereka terus ambil dan mereka boleh buat analisis dan kita bagi dia punya source code. Yang kita akan tunjuk tadi lah. So dia boleh buat data mining, data relationship dan sebagainya. Dan dia boleh partitionkan. Dia nak buat kajian banyak istilah yang kita kena jelaskan. Kawasan mana data yang besar tu kita kena gali supaya kita jumpa dia punya goal lah. Apa yang nak dicari daripada data itu. Itu memerlukan seni lah. Seni ini yang selalunya kita memerlukan kemahiran dan dalam sini platform ini membolehkan ramai daripada penyidik dan sebagainya. Yang bagusnya bagi orang biasa, orang biasa akan dapat manfaat daripada kajian yang dibuat tu. Application yang dibangunkan tu. Dan mereka akan berkongsi lah. Ini yang kita rasa bila adanya data maklumat ni berlaku convergent. Yang mana dalam konteks yang berkemahiran boleh membantu di manakah yang dirasakan harga yang berpatutan dan sebagainya. Bila bercakap soal convergence kita memberikan contoh tadi price catcher yang itu dibangunkan oleh kementerian berkait tentang pengguna. Dan kita tahu selama ini sebelum kita ada Open Dossier Next Gen ini banyak data-data ini digali dan disimpan dalam silos, dalam erti kata milik kementerian masing-masing. Bererti dengan adanya platform ini ia sangat breakthrough kerana semuanya sudah diletakkan dalam satu pelantar yang sama. Ia melangkaui data ekonomi Tuan Syed, masa dalam berkaitan dengan alam sekitar yang kita juga bekerjasama dengan Jabatan Meteorologikal dengan Kementerian Kesihatan. Jadi Kesihatan sekarang ni lebih kepada data tentang COVID-19. Tetapi kita ada lagi data-data lain yang sedang kita bincangkan dan selagi mana data ini sesuai digunakan untuk manfaat orang ramai untuk buat keputusan dan sebagainya, kita akan mengalu-alukan. Dan dia ada dia punya keperluan untuk kita menyatakan dia punya metadata lah. Dan paling penting kepada yang pengguna data yang orang kata di level tinggi ni, dia yang perlu sophisticated ni, dia perlu data yang granular lah. Yang banyak yang saya nampak ada permintaan untuk kita bagaimana nak menyelesaikan selepas COVID ni kan selalu berlaku heavy traffic. Hujung minggu kadang-kadang berfikir bila nak balik kampung ni heavy traffic. Bagaimana dengan adanya banyak data kalau dikongsikan, mungkin kita boleh menilai bagaimana kita boleh mengatasi masalah kita punya public transport dan sebagainya. Ini antara yang saya nampak komen-komen daripada netizen. Bagaimana pula tentang mereka yang sophisticated? Kita tadi bercakap soal bagaimana awam boleh memanfaatkan. Kalangan yang sophisticated ini mungkin dalam kalangan penyelidik, pensyarah dan bagaimana community ini yang mungkin bekerja dalam projek yang berbeza. Apakah mereka bererti boleh converge berjamaah di platform itu dan menawarkan solusi-solusi baru? Boleh kita berikan contohnya? Saya ada melihat bagaimana setengah-setengah yang cuba develop application, mereka start dalam sesuatu command dan sebagainya. Mereka bertanya daripada inisiatif yang dibuat oleh pihak yang lain. Maknanya kalau kita lihat dalam konteks bergerak ke hadapan, konsep sharing knowledge ni adalah perkara yang biasa sekarang ni. Kalau dulu memang sharing ni macam kita rasa macam rugi. Tapi sekarang sharing is something yang memang siapa tak sharing dia rugilah. Because kalau kita tak share, dia boleh dapat dari orang lain. So bila sharing tu menyebabkan dia saling reinforce each other, maknanya dia ada value creation. Jadi berlaku peningkatan lah. Ini yang diperlukan oleh negara. Kita perlukan ramai yang kreativiti, ada inovasi dan ia memerlukan dokongan daripada keterbukaan tadilah. Data-data dan kita nak selesaikan isu-isu tentang kehidupan ini menggunakan berbasis kepada data. Dan kalau boleh ianya tidak ada berbentuk makro tetapi dia berbentuk setempat. So mungkin lepas ini akan ada wakil-wakil rakyat, ahli parlimen akan memanfaatkan, meminta atau memohon yang boleh develop application ni, tapping data ini untuk menyelesaikan kawasan setempat berkaitan dengan amenities, facility dan sebagainya. So the platform inilah yang akan membantu facilitate benda ini untuk berlaku.
berlaku. Ini mengingatkan saya kepada bual bicara saya bersama Datuk Seri beberapa ketika dahulu. Saya rasa mungkin sebelum COVID agak lama tu kan. Apabila dosa memberikan gambaran di dalam pentas ini, bagaimana kadar kemiskinan itu sebenarnya sudah boleh kita baca daerah ke daerah. Betul. Jadi kita boleh nampak B40 di setiap satu daerah saya Perak Tengah misalnya, berbeza dengan daerah Hilir Perak misalnya. Dan bagaimana data ini boleh dimanfaatkan oleh pemimpin setempat untuk menyelesaikan masalah yang unik dengan keperluan setempat. Kita akan bercakap dengan lebih lanjut ini dan juga kita akan tunjukkan aplikasinya sejurus selepas kita berjeda seketika. Negara ini kita tahu adalah negara pelbagai kaum dan pelbagai agama. Islam tegak sebagai agama persekutuan. Kita mahu ada peningkatan kefahaman agama bukan sahaja di kalangan orang Islam, juga bukan Islam. Jika tidak, bibit-bibit Islamofobia yang tertanam dari zaman penjajah itu mungkin mempengaruhi dan mengelirukan kita. Menjadi agama itu bukan bahan dakwah yang membawa kasih sayang dan hikmah, bukan ke arah kebaikan lagi, tetapi permusuhan. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
Ya, secara langsung bicara naratif hari ini memperkenalkan semula apa yang telah pun dilancarkan pada 12 hari bulan Januari lalu. Baru seminggu usianya. Open DOSM Next Gen adalah merupakan pengkalan data platform untuk kita mengakses data mutakhir yang dibangunkan oleh DOSM. Saya bersama Ketua Perangkawan Malaysia iaitu Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin telah pun bercakap tentang asas-asasnya. Saya sebutkan tadi Datuk Seri banyak yang Datuk Seri gambarkan itu mungkin perlu kita tunjukkan. Jadi kita berdiri di sini untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kita boleh menggunakan platform ini, sama ada kita merupakan pengguna data yang sophisticated disebutkan tadi ataupun sebagai marhain, sebagai saya yang sekadar ingin tahu perkembangan semasa. Tadi ada beberapa contoh price catcher yang sudah boleh diintegrasikan. Jadi bagaimana Datuk Seri kalau kita ingin memperkenalkan kepada penonton platform ini Open DOSM? Okey. Di sini kita punya ni dia punya URL dia Open DOSM dan bila buka saja dia akan pergi kepada tiga. Kita ada utama, katalog dan juga papan dashboard lah. Dashboard. So kalau kita lihat di data katalog ni kita boleh pilih lah apakah maklumat-maklumat yang kita nak. Kalau kita orang yang lebih kepada pertumbuhan ekonomi, kita boleh tengok KDNK mikroaktiviti, kemudian harga komoditi, harga pengeluar. Ini berkaitan dengan indeks-indeks harga, kita boleh tengok misalnya harga misalnya sesuatu bagaimana trend peningkatan dan sebagainya. So kita boleh tengok di situ. Sejauh mana julat masa yang disediakan? Kita boleh ambil daripada tahun 2010. Jadi dah cukup memadai untuk kita tengok dia punya trend dan sebagainya. Dan data yang mutakhir ini sehingga November tahun lalu. Tahun lalu. Adakah ini kita anggap sebagai sebenarnya yang paling ada lagi? Ada lagi. Dia akan kita masukkan sampai akan keluar bulan Disember. Jadi data ini dibangun, diupdate, refresh setiap bulan. Setiap kali dirilis. Setiap kali rilis. Terkini kita dah bulan November, bulan Disember akan keluar. Rilis berarti tidak semestinya secara bulanan. Untuk harga ni kita keluarkan secara bulanan. Tetapi yang ada data raw, ada price catcher secara harian. So kita pergi tadi balik data katalog, kita pergi harga ekonomi, kita boleh ni. Ini kalau berminat tentang kadar pertukaran asing dan sebagainya, kita boleh tengok trend, kita punya currency mengikut negara-negara yang kita nak tengok jangka panjang. Ini memberikan analisis tentang ekonomi terbuka negara kita, tentang exchange rate dan sebagainya boleh disandingkan dengan lebih mudah. Kita pergi pada katalog data lagi. Kemudian kita tengok dia punya ni kita punya petunjuk ekonomi ke hadapan bagi market pengalisi pasaran untuk kita tengok prospek ekonomi. Kita ada indeks pelupur dan sebagainya. Ini untuk advanced user yang pengguna sophisticated tadi. Kita pun ada. Dan indeks-indeks yang ini berkaitan dengan price catcher mengikut carian barangan dan sebagainya pun ada kita masukkan di sinilah tentang kesihatan, bahkan tentang statistik pilihan raya yang ada di platform SPR pun kita integrate juga di sini. Seterusnya kalau kita lihat untuk orang awam kita dah masukkan data-data yang misalnya tentang harga tadi mengikut kawasan-kawasan daerah, negeri dan juga kita boleh pergi pada subnasional kepada DUN dan Parlimen. Mungkin tuan saya nak pergi pilih mana-mana. Selangor kita pilih DUN. Kita pergi daerah. Kinrara boleh? Adakah ini Kinrara atau boleh pilih lagi? Boleh pilih lagi. Kita pergi Gombak lah. Kita boleh tengok. Dia belum tukar Gombak. Ini Gombak. Dia dapat dia punya ni. So kita boleh nampak ciri-ciri populasi di Gombak itu. Berapa persen ni mengikut lelaki perempuan, jantina dan sebagainya. Status perkahwinan pun ada. Kohort umur banyak mana yang umur di berapa umur muda bekerja dan sebagainya. Dan selepas ini dia punya actual number juga akan kita masukkan. Untuk kemudahan untuk dia actualnya. So kita boleh tengok juga dalam platform ni perbandingan tentang variable seperti ini. Misalnya sejauh mana waktu malam di satu kawasan tu terang ke tidak. So kita boleh bandingkan Gombak dengan misalnya keamatan lampu pada waktu malam berdasarkan slide image. Ini data untuk makluman ini datanya datang daripada jabatan? Daripada topografi satelit. Jadi Ya. dia boleh melaporkan langsung daripada satelit. Ya. Kita boleh nampak lah. Misalnya di kawasan-kawasan yang pelantar minyak dia lebih terang. Betul. Kita boleh nampak. Saya teringat apabila satelit lalu di atas Korea. Korea Selatan cerah, terang benderang. Korea Utara gelap gelita. Betul. Jadi itu cerapan daripada teknologi yang sama dan dilaporkan di sini. Ya, boleh. Okey.
keamatan lampu pada waktu malam pun ada. Boleh tengok. Banyak boleh manfaat ni. Kedai runcit bagi setiap 1,000 penduduk. Pun ada kita tunjukkan. Okey. So kita boleh juga lihat di sini contohnya kebatan penduduk di sesuatu kawasan. Kita boleh tengok mengikut kawasan daerah dan juga parlimen saya nyatakan tadi. Dan kalau kita nak lihat dari segi berkaitan dengan saya berminat tunjuk tentang harga barang. Ini bendi 1 kilogram. Kalau kita nak tengok apa? Kita pergi sawi bunga ni. Sawi bunga. Saya punya kawan Fiza dia tak tahu sawi bunga ni apa dia. Okey. Mana tadi? Sawi bunga tadi. Oh dah hilang dah. Bendi juga dapat. Ada. Okey, kita cari. Okey. Kita ambil cili segar lah Fiza. Kita pergi cili segar. So kita boleh merah, tengok. kulai. Kita tengok ini kulai maksudnya lokasi. Nama cili segar. Cili segar. Oh, namanya kulai. Untuk 1 kg. So kita boleh tengok harga dia. Petunjuk warna ini maksudnya apa? Harga murah dan harga mahal. Maksimum yang mahal dia. Jadi kalau kawasan putih ni maksudnya murah sangatlah ni. Ada lebih murah berbanding dengan yang kawasan yang merah. Kawasan yang okey, cili segar. So kita tengok ada lagi beberapa yang mungkin kegunaan awam. Misalnya sekejap tomato, apple. Sorry. Skrin kita agak sensitif. Sensitif kita sentuh sikit dia keluar terus. 10 biji telur. Ini sensitif ni. Isu telur tak ada. Roti canai. So kita boleh tengok saya suka sangat roti canai. Roti canai di Nabawan berapa? RM1.80. Di Lahad Datu berapa? Okey. Di ini maknanya data-data ini menyebabkan orang kebanyakan boleh tahu sama ada harga yang dibayar tu lebih tinggi ataupun sebagainya. Okey. Jadi macam data ini Datuk Seri apabila digambarkan sini rompen harga roti canai adalah RM1. Ya. Soalannya adalah nilai RM1 ini dibekalkan ke platform ini oleh siapa? Ini berdasarkan data daripada price catcher. Price catcher. Ya. Dan kesannya ini bukanlah erti harga ceiling ataupun kawalan harga. Tetapi ia menyebabkan pengguna boleh mengetahui harga average di satu kawasan itu. Okey. Jadi kalau dia pergi ke satu kedai tiba-tiba RM1.50, dia kata dari segi purata harga ini terlalu mahal. Terlalu mahal sebagainya. Lebih tinggi 50% tidak menyatakan bahawa semua tempat harga yang samalah. Tetapi kita ada memberikan satu guide berapa harga purata di satu kawasan tersebut. Dan ini sentiasa dikemas kini lah. Ini kemas kini berarti bergantung kepada input yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan. Price catcher dan juga data collection yang kita ambil daripada lapangan dan juga web scraping yang dibuat oleh DOSEM lah. Dan pastinya dengan keterbukaan yang kita buat ini akan ramai lagi sophisticated punya para pengguna yang akan come up with the application. Okey. Adakah ini application yang dibangunkan secara independen oleh pembangun aplikasi yang lain ataupun memang ini di bawah DOSEM? Ini di bawah DOSEM. Masih bawah DOSEM. Kalau ada tadi disebut tentang source code yang diberikan, adakah kita boleh nampak juga di sini? Ada kita boleh nampak di sini. Kita boleh. Ada kawan-kawan saya dalam bilik IT ni dia mula nak mencari source code macam-macam. Dia mula nak tengok macam-macam. Okey. Skrin kita okey dia turun. Dia ada di bawah dia. Di bawah source code. Di mana? Okey. Oi, banyak lagi yang kita boleh guna. Contribution last year. Apa maksudnya ini? 326 contributions. Yang kepada data inilah. Oh, yang diberikan. Berarti platform ini juga memberikan ruang agar mereka yang melakukan cerapan data untuk berkongsi. Berkongsi dan letak di sini. Ada limitasi jumlah yang tak ada. Sebab ini kata sebab itu dipanggil open source. Dia tidak limit. Dia open source. Kita boleh create dia punya ni untuk dia dimasukkan di platform ini. Adakah 326 ni jumlah yang baik? Dia will be expanded. Dia akan berkembang. Okey. Kita cuba mencari tadi soal source code-nya di mana. So kita kena tengok kepada pembangun aplikasi boleh memanfaatkan di mana. Di mana tadi? Kita kena cari ada search mungkin kalau ada source code. Adakah berarti source code itu kalau kita bangunkan sebuah aplikasi apabila data itu update di sini berarti dia boleh terus. Update terus. Berarti API juga kita kongsikan kepada kita kongsikan. Ini dia punya kelebihannya gold standard data itu terbuka. Dipanggil gold standard. Ya, gold standard data terbuka ini. Okey, kalau kepada pengguna yang sophisticated ingin memanfaatkan ini, berarti mereka tidak lagi perlu untuk mendapatkan kebenaran kerana ia sudah dia punya konsep keterbukaan. You take it dan you do whatever you like. Okey. Maknanya para pengguna boleh buat apa saja dan kalau boleh dia boleh berkongsi juga apa yang dia proses, apa dia punya finding tu untuk kegunaan orang-orang, mana dia menunjukkan value creation dari segi knowledge. Adakah ini akan menjejaskan, kerana sebelum ini ramai orang menganggap bukan semua maklumat boleh dikongsikan.
dia kita lihat dalam aspek sosioekonomi ini, data-data yang tidak bersifat trade secret, data-data yang berkaitan dengan orang boleh observe di luar. Isunya orang ramai tak boleh kumpul secara individu untuk dapat data sebanyak itu untuk dia meneliti. Betul. Jadi bagi data-data yang berkaitan dengan alam sekitar, taburan hujan dan sebagainya, itu public domain. Perkara-perkara yang diperlukan untuk kita lihat hubungan kait antara kehidupan alam dan sebagainya. So data-data yang bercorak individu memang tidak ada keperluan untuk kita kongsikan. Yang kita akan gunakan ini untuk membentuk data-data yang membentuk frekuensi yang dia tidak ada tagging kepada person. Dia kepada dalam bentuk public tadilah. Saya ingin sekali kalau ada masanya saya nak explore dan nak menguji ketekalan. Kalau boleh sebut ketekalan. Kerana kami juga sewaktu mengendalikan bual bicara banyak sekali data yang kita perlukan. Jadi kita boleh menggunakan maklumat-maklumat ini. Jadi kita berehat terlebih dahulu sebelum kita meneroka lebih lanjut lagi tentang Open DOSM Next Gen ini. Kita insya-Allah akan menghindari isu-isu yang boleh merenggangkan dan meretakkan hubungan, kerana saya mahu hubungan Malaysia-Indonesia itu agak kategorinya special. Jadi soal TKI ini yang mengguris perasaan ramai rakyat Indonesia, bukan saja pemerintah. Penyelesaiannya harus lebih menyeluruh untuk memastikan kerja-kerja agensi pekerja ini harus hanya sekadar facilitate dan permudahkan dan tidak hanya mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan pekerja di peringkat bawahan. Dan oleh demikian, soal digitalization unit ini sangat penting kerana ia dengan sendirinya akan mengurangkan karenah birokrasi dan keperluan menggunakan terlalu ramai agen. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Jemaah Menteri memutuskan masalah kesihatan rakyat itu adalah hal yang utama. Soal pelancongan atau pertumbuhan ekonomi itu tidak boleh mengatasi kepentingan mengawal dan merawat rakyat, termasuk COVID-19. Soalnya, apakah langkah-langkah diambil sekarang? Maka kita harus pantau, termasukkan rakyat asing itu akan dikawal dengan lebih ketat lagi seperti mana menurut keperluan dan kepentingan kita. Okey, kami baru saja menunjukkan tadi bersama saya adalah Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin di platform itu bagaimana saya nak panggil apa? Platform ya. Platform Open DOSM Next Gen ini banyak boleh dimanfaatkan dan tadi kami mencari source code. Jadi Faizal, kita kongsikan source code-nya di skrin tu yang warna hitam itu. Jadi kalau anda adalah merupakan pembangun aplikasi, source code ini percuma. Tak perlu lagi nak minta kebenaran API apa pun. Boleh gunakan, boleh tadi apabila
Datuk Seri bercerita bahawa mereka yang menggunakan ada perbincangan. Di mana perbincangan itu berlaku? Di sini? Perbincangan dia berlaku di medsos, Okey, di Twitter, di media sosial. di IG. Dan sebenarnya dalam dunia macam dunia Twitter misalnya, is very active sharing. Bahkan mereka bersembang di Discord. Dan tidak limit dalam negara saja. Betul. Daripada luar negara. Mereka, jadi ini kita berlaku orang kata peningkatan dari segi knowledge dan juga sharing tadi. Dan yang mendapat manfaat terutamanya para pelajar kita dalam terutamanya bidang data science amat teruja dengan platform ini. Saya kira baru beberapa semalam agaknya World Economic Forum bercakap tentang ini, tentang bagaimana perlunya kita semakin berkongsi data supaya kita boleh create lebih banyak value, dan kita lihat juga bagaimana kekuatan perkongsian ini dalam kes menangani COVID. Ya, dia sebenarnya dia perkongsian data ni dalam kehidupan kita dia membolehkan kita buat satu langkah-langkah awalan. Misalnya bila kita lihat misalnya kedudukan ekonomi kan. Kalau dulu bila ekonomi Malaysia nak recover begitu ambil masa panjang. Sekarang banyak dah tunjukkan oleh kerana ada maklumat recovery itu boleh berbentuk V-shape saja. Dan kita boleh mitigate dia punya severity. Sama juga dalam bentuk isu tentang menangani COVID. Bila kita tahu kawasan jangkitan dan sebagainya, kita ada maklumat menyebabkan masing-masing memainkan peranan. Di bawah kawasan itu kes meningkat. So sama juga nyamuk AD dan sebagainya. Maknanya kalau zaman dulu kita psycho, kenapa nanti kalau kita umumkan kawasan ni berpenyakit orang tak pergi. Tapi is the very counterproductive. Zaman sekarang you have to be transparent, membolehkan penyelesaian itu dapat disingkatkan dan dapat di-clearkan, menyebabkan kawasan itu keluar daripada krisis dan sebagainya. Dahulu Datuk Seri, apa yang Datuk Seri gambarkan ini dahulunya dianggap bahawa bad report, bad data itu reflect badly. Tetapi hari ini ia bergerak sebaliknya kerana kelihatannya China juga semakin terbuka ingin berkongsi data mereka. Dan juga dalam bidang ekonomi perniagaan, kenapa kita perlu perdagangan antarabangsa? Asas kepada perdagangan bangsa ialah comparative advantage. Mana ada negara-negara yang abundant dalam satu faktor pengeluaran, dia sepatutnya memberi pengkhususan menyebabkan dia boleh mengeluarkan economy of scale. Dunia perlu diuruskan dalam bentuk sejagat. Kalau dulu kita boleh close ekonomi dan sebagainya. Jadi membolehkan kalau misalnya semua negara bergerak kepada pengkhususan, jadi negara kita ada kelebihan di bidang mana dan sebagainya. Dan kita akan berdagang menyebabkan sumber yang kurniaan alam itu dioptimalkan. Dan mungkin sumber itu terhad tetapi dia akan menyebabkan ramai mendapat manfaat berbanding kalau kita tidak bergerak ke arah pada knowledge tadi, kepada menggunakan data driven. So contoh yang paling mudah, dulu kita tak ada navigator, Tuan Syed. Sekarang dengan ada navigator, dalam tu data tu. Berapa dia punya heavy traffic, berapa jangkaan delay dalam trafik dan sebagainya. Ini calculation berdasarkan maklumat tu. Membina teknologi tadi memerlukan data. Tanpa data kita tak tahu berapa kita punya time variable. Kita tunggulah agak-agak kan. Tapi sekarang kita dah boleh precision tu menyebabkan kita tidak buang masa, tak membazirkan petrol dan sebagainya. Sebelum ini timbul juga sekelompok yang menganggap bahawa keterbukaan ini akan menafikan hak kepada privasi. Dan ada isu berkait tentang keselamatan. Saya lihat undang-undang di EU misalnya, di Eropah adalah antara yang terkuat ataupun yang paling kukuh keselamatannya. Adakah kita tiba ke tahap itu bahawa kita tidak menjadi isu dalam aspek keselamatan bila kita terbuka? Kita melihat kalau selagi mana ia tidak kompromis kepada menjejaskan maklumat individu, privasi dan sebagainya, bagi saya the order kehidupan kita sekarang ni, the order of the day, kita dah memang kena kongsi. Hidup kita memang suka berkongsi. Maklumkan kita di mana, kita bersosial media dan sebagainya. Kalau kita rasa makanan sedap di situ, kita pun kongsi dekat orang lain. Kita menyebabkan kawasan tu jadi tumpuan dan sebagainya. Menyebabkan berlaku keadaan di mana kalau sesuatu tempat yang tak sedap, dia akan cuba untuk menilai balik masakan dan sebagainya. Mungkin di jangka pendek melihat satu benda disadvantage, tetapi jangka panjang melihat wide economy effect tu bagus pada ekonomi. Kita nak supaya sesiapa yang nak melakukan satu perkara itu, that the best person buat the right job tadi. Good review dengan bad review. Betul. Kedua-duanya memberikan kesan ekonomi. Kemungkinan yang bad review mungkin dia rasa terkesan untuk jangka pendek. Jangka panjang dia can do better. Dan dia kena improve. That the way. Itu namanya tekanan pasaran. Betul. Apabila Datuk Seri menggambarkan tadi bahawa platform ini terbuka dan kepada pembangun aplikasi juga boleh memanfaatkan, dan kelihatannya juga tadi Kementerian Converge memberikan price catcher, contoh yang kita ulang kali gambarkan kepada penonton. Bagaimana tentang ketekalan dan integriti data yang dikongsikan di platform ini, dan adakah kita terbuka hanya kepada agensi? Bagaimana tentang syarikat? Bagaimana tentang individu? Kalau saya ada data saya, adakah saya boleh
juga memanfaatkan Open DOSM Next Gen? Saya melihat dari segi smart partnership dalam melihat misalnya data-data yang tidak kita tie up kepada nama, tetapi melihat dari segi trend dan sebagainya, dan data tentu tidak menjejaskan individual punya personality, dan dia tidak ada boleh di-commercialize dari segi data tersebut per se, tetapi bila data itu boleh memberikan value creation, misalnya data tentang bilangan ketibaan di satu kawasan dan sebagainya kan. So benda-benda itu saya rasa ia akan memberikan satu menyebabkan sesuatu kawasan itu boleh dibuat perbandingan, dan pentadbir di satu kawasan itu boleh menilai kawasan yang lain dan sebagainya. Jadi dengan ada maklumat-maklumat yang bercorak yang lebih granular, mengikut sektoral, mengikut setempat, banyak isu-isu yang kemungkinan sebelum ini kita agak grey dan sebagainya, dia akan menjadi satu yang lebih kalau tak betul-betul ni crystal clear lah. Kita boleh melihat, dan yang paling penting data ini kalau kita lihat dia tidak berbentuk, kalau boleh tidak berbentuk one off lah. Dia berbentuk berterusan. Ada kita buat analisis siri masa dan sebagainya, memberikan kita boleh membuat prediktif. Dan sebenarnya DOSM ada buat satu lagu Kang Syed. Kalau boleh dengar kita lagu tu nanti malam ini lagunya dia panggil statistik segalanya pasti. Tidaklah kita menafikan bahawa ketentuan Allah, tetapi maksudnya dengan adanya statistik kita boleh buat plan untuk berjaya. Bukan kita reda tidak menentu. Maknanya kita statistik mengurangkan probability kan. Kan kehidupan ni about uncertainty, pukul berapa boleh sampai, pukul berapa kita boleh mulakan ini sampai. Tetapi dengan adanya statistik mengurangkan dia punya uncertainty. Ini yang cuba diketengahkan, dan kalau boleh perkara membudayakan menggunakan statistik dalam apa perkara juga yang kita nak buat ni, pergi kepada masyarakat umum, ke masyarakat marhain, bukan hanya kepada golongan-golongan yang terpilih dan sebagainya. Ini yang ingin disampaikan, dan amat penting Open DOSM ini mengambil kira minoriti di bandar, luar bandar dan sebagainya. Ini yang ingin apa tajuk lagunya tadi? Statistik semuanya pasti. Statistik segalanya pasti. Ada Faizawati nanti kongsikan di ujung-ujung nanti macam mana lagu ini di ujung, bukan sekarang. Banyak lagi saya nak bertanya dengan Datuk Seri ini. Semangat kita bila nak memanfaatkan ini. Saya masih lagi banyak yang ingin saya tanyakan selanjutnya, tapi saya nak pegang dahulu tentang aspek keselamatan ini kerana ada mereka yang pesimistik bila kita terbuka. Tetapi saya yakin istilahnya tadi NSO. DOSM negara lain lah maksudnya yang juga sudah melakukan ini, dan kita bukanlah yang pertama. Apa lesson learn daripada yang telah dilakukan oleh negara lain bila kita terbuka begini? Apakah cabaran? Antara yang kita boleh nampak the critical success untuk perkongsian ini ialah budaya melihat bahawa data itu adalah satu strategi aset yang berstrategi yang perlu digunakan. Dia tidak akan ada value jika tertinggal dalam localize sesuatu agensi, sesuatu premis dan sebagainya. Ia perlu digunakan, dan perkara ini sebenarnya di negara lain dia perlukan satu kesedaran, satu gerakan yang membolehkan ianya dapat dilaksanakan dengan lancar, dengan licin lah. Perkara-perkara ini saya dapat bila negara telah berjaya, kita dapati dari segi menghasilkan keputusan menggunakan real time data, menyebabkan kecekapan. Kecekapan tu di peringkat yang tinggi, dan penggunaan sumber negara dapat dioptimumkan. Kalau di dalam pengurusan Jepun sudah ada just in time. Selepas ini kita mengurus tadbir ekonomi negara ini juga mungkin dengan adanya data cekap ini yang menyebabkan kita lebih agile. Estonia mungkin kerana saiz mereka kecil, jadi mereka antara negara yang paling advance. Dia menunjukkan satu best practice kepada dunia yang kita boleh jadikan sebagai benchmark. Betul. Kita bercakap tentang Open DOSM Next Gen bersama Ketua Perangkawan Malaysia ini. Saya ingin mula membawa kepada elemen disebutkan tadi soal budaya, kerana saya bangkitkan sebelum kita berehat pusingan sebelum ini berkait tentang bagaimana saya menemu bual Datuk Seri, dan pada ketika itu saya kira 3 tahun lalu kita sudah mula bercakap tentang data ekonomi daerah. Adanya petunjuk menggambarkan B40 setiap daerah itu berbeza walaupun daerah yang bersebelahan. Tetapi pengamatan saya, data ini sangat kurang digunakan termasuk oleh pihak berkuasa tempatan, pimpinan tempatan. Tadi kita tunjuk Gombak, tunjuk Kinrara. Saya kira ini pembudayaan yang apakah ia masih di bawah bidang kuasa otoriti DOSM, ataupun kita perlu disambut oleh agensi-agensi lain untuk membudayakan
cerdas data, celik data ni? Kalau kita melihat dari segi perspektif negara lain, bagaimana contoh jiran kita pun misalnya Indonesia kan, dia mempunyai satu sistem statistik sampai di peringkat daerah. Yang mana di peringkat daerah memanfaatkan data-data yang ada di peringkat daerah membuat keputusan. Saya bagi contoh, sekiranya sesuatu kawasan itu kita melihat isu kemiskinan, ia perlu dilihat secara holistik, melihat industri apa yang ada di satu kawasan, berapa average gaji yang diwujudkan, jika berlaku mismatch misalnya di sektor mana dan sebagainya. Jadi angka-angka yang dikeluarkan jika berjaya dihasilkan, ia tidak akan memberi makna sekiranya tidak ada takers. Jadi budaya menggunakan data, bukan sekadar kita memberikan disburse alokasi kepada ni, tetapi kita kena lihat dari segi keberkesanannya dan bagaimana ia memberi tambah nilai ataupun menambah baik sistem kehidupan di sesuatu kawasan itu. Jadi budaya melihat seni melihat data dan juga analitika ini, saya rasa perlu meningkat serentak dengan usaha yang sedang kita lakukan untuk supaya statistik yang ada dalam negara ini dikembang luaskan, dipermudahkan, mudah diakses, dan paling penting juga perlu dalam bentuk machine readable yang kalau misalnya di satu kawasan dia tak ada keupayaan, dia boleh hire juga orang yang ada talent untuk membantu memberikan input. Isunya sebelum ini kadang-kadang dengan kawasan itu mereka nak tetapi mereka tak ada input. Ada pula pihak ketiga yang ingin melaksanakan juga, mereka mungkin tidak ada input. Jadi ini Open Dossier ini akan memberikan satu pemangkin, facilitate kepada proses ini untuk dia benar-benar empowering. Apabila disebut hiring sekarang ini boleh saja dilakukan secara dalam talian. Bukan bererti orang yang di-hire itu perlu berada di lokasi. Saya ingin memperdalamkan ini sedikit lagi selepas kita berjeda seketika bersama Ketua Perangkawan Malaysia. Jangan ke mana-mana. Tidak harus Perdana Menteri itu mencalonkan hakim yang senang dengan dia. Walaupun ada satu dua yang saya rasa patut teliti semula, tapi saya fikir lebih baiklah saya beri signal yang jelas. Beri ruang kepada Ketua Hakim Negara dan pasukan Badan Kehakiman menjalankan tugas mereka dengan bebas, secara profesional, berlandaskan fakta dan hukum, bukan nafsu dan kemarahan atau puak. Langkah-langkah keselamatan di luar dan di dalam rumah ketika tanah runtuh. Sekiranya anda di luar rumah, jauhi laluan dan kawasan tanah runtuh. Lari ke arah tanah tinggi yang jauh dari bahaya. Jika ternampak aliran air, tanah, batu dan tumbuh-tumbuhan, segera berlindung di sebalik rimbunan pokok. Jika tiada pilihan, segera peluk tubuh anda membongkok seperti bola. Lindungi kepala, duduk dan bersedia menghadapi sebarang keadaan. Sekiranya anda di dalam rumah, duduk diam di dalam bangunan dan berlindung di bawah meja, kerusi atau perabot yang kukuh. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh RTM. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia
Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Okey, kita bercakap tentang Open DOSM Next Gen ini bersama Ketua Perangkawan Malaysia. Saya sendiri rasa teruja dan saya minta izin kepada Datuk Seri tadi. Saya ingin meneroka lebih lanjut dan membuat kandungan-kandungan pendek untuk kita kongsikan. Dan Datuk Seri akan berkongsi siapa yang akan bangunkan tadi source code tu, kita akan temu bual dia dan berikan pendedahan lebih lanjut supaya rakyat kita fasih. Saya timbulkan ini dan saya berbincang dengan Datuk Seri ketika kita berjeda seketika tadi adalah kerana saya dapati dalam pengalaman kami mengendalikan bual bicara sebegini, bila kita menyebut data, menariknya ada ketika di mana data yang sama dirujuk oleh dua panel yang berbeza di dalam pentas yang berbeza, tetapi gambarannya poles apart. Seorang kata positif, seorang kata negatif kepada data yang sama. Bagaimana kita menjelaskan ini dalam konteks cilik data? Dalam konteks urus tadbir data ni amat penting yang apa dipanggil metadata. Metadata itu menerangkan macam kita individu ada dia punya surat beranak dia. So how kita compute dari segi dia punya cerapan di mana dan sebagainya, dan di mana dia punya frekuensi dan sebagainya. Jadi sesuatu data tu bila kita berbincang, kita kena lihat dalam konteksnya lah. Ada kemungkinan kadang-kadang misalnya kita melihat GDP. Ramai yang tak aware sebenarnya GDP ada dua numbers. Satu harga malar, satu harga semasa. So harga semasa kalau kita nak mengira per kapita. Tetapi kalau kita nak tengok gross, kita kena harga malar untuk kita tidak ambil influence daripada peranan kenaikan harga dan sebagainya. Jadi menilai sesuatu statistik itu juga perlu melihat dia punya maksud data tersebut, dia punya metadata itu perlu diteliti. Itu antara kelebihan Open DOSM ini. Setiap data tu ada penerangan. Dia punya series bila kemaskinian terakhir dan sebagainya, dan juga dia punya explanation yang patut diketahui sebelum sesuatu perkara itu digunakan, sebelum aplikasi dibangun dan sebagainya. Tadi Datuk Seri ada menyebut sedikit, tetapi saya ingin memperdalamkannya bila kita bercakap soal celik data ini, kerana kita tahu setengah data itu kalau kita meletakkannya dalam trend line, garis trend, kita sebenarnya boleh melakukan trajectory. Dan ini penting untuk perancangan masa depan. Ada elemen futuristik di sini. Itu boleh kita lakukan di platform ini? Boleh. Dan yang paling penting untuk tujuan tersebut kita memerlukan data siri masa, dan kalau tak ada siri masa pun dia berbentuk yang data dia punya irama dia tu, dia punya rhythm tu dia bukan satu hala lah. Yang menyebabkan walaupun data baru kita akan nampak trend. Kalau dia linear lurus tak boleh. Tak payah buat analisis. Itu sebab dalam kehidupan ni tak perlu buat analisis. Kalau dah nampak bila kalau straight line tak perlu buat analisis lah. Kita tak perlu bincang. Tetapi isu sosial ekonomi dia bukan berbentuk garis lurus. Itu yang memerlukan kita mengurus tadbir itu menggunakan maklumat yang terkini. Dan kita boleh, kalau boleh, mengurangkan ketidakketentuan yang saya nyatakan tadi, membuat prediktif ke depan, dan scenario planning yang boleh kita pastikan. Contoh nak membangunkan satu kawasan dari segi keperluan dan sebagainya, dari segi potensi-potensi itu. Satu lagi saya nampak kadang-kadang kita tidak bercakap tentang output potensi. So output potensi sebenarnya banyak benda yang kita lakukan kadang-kadang belum kepada yang kita panggil dalam ekonomi Pareto optimum. Pareto optimum tu ialah keseimbangan yang mana kalau kita pergi lagi dia menyebabkan dah tak boleh. Di mana kita pencapaian dari satu sektor tu, di mana Paretonya. Perkara ini dengan menggunakan data ekonometrik, ekonometrik cara baru sekarang, tidaklah berbentuk yang kita biasa dengar lain-lain faktor pegun, tidak berubah. Ceteris paribus. Kita hanya berminat nak tengok satu faktor saja, tak boleh. Itu dipanggil static analysis. Yang diperlukan mengubah faktor-faktor lain yang berbentuk dinamik dan sebagainya, membolehkan satu keputusan yang reliable. Berbanding andaian-andaian yang berbentuk yang saya kata tadi berbentuk statik. Dan itu sudah dimungkinkan dengan adanya dengan ada data, kita perlu bergerak ke arah tersebut. Without data, dan untuk mengumpulkan data is very difficult dan sebagainya, menyebabkan kita kena ambil single out satu variable saja dan kita assume faktor lain given. Jadi teori yang saya belajar dulu, ceteris paribus, sudah mungkin tidak perlu diperdebatkan. Tak perlu diperdebatkan. Dan saya ingat lagi kertas ekonometrik itu antara kertas yang paling sukar untuk mendapat 4.0
Dosem paling suka. Tapi yang menarik Jabatan Perangkaan sekarang melaksanakan empirical tadi. Teori oleh academician ataupun yang pengeluarkan teori-teori itu. Tetapi dia diukur melalui ekonometrik dan empiricalnya daripada area of expertise, professionalism masing-masing dan komplement. Menarik tadi apabila Datuk Seri menyatakan tentang turun naik itu, fluctuation. Keanggotan. Turun naik itu, fluctuate itu anggut. Jadi itu baru kita boleh, kerana setiap kali naik atau turun itu kita harus menjustifikasikan dan membaca inilah yang akan memberikan makna. Sebab kalau garisnya lurus, apa nak dibaca? Apa nak baca? apa-apa. Nothing to discuss. Nothing to discuss. Tak apalah, biarlah dia naik. Cuma bagaimana nak bagi dia naik lebih curam, lebih steep dalam istilah gitu. Kita masih memerlukan sesi-sesi sebegini untuk kita merakyatkan sains data ini, Datuk Seri. Adakah ini terletak di atas bahu Dosem ataupun sebenarnya ada agensi yang boleh memikul tanggungjawab ini selain daripada bagi KPT? Saya dalam urus tadbir negara kita ada domain masing-masing yang mana domain itu berbentuk agensi, kementerian dan sebagainya. Di pihak Dosem kita memberi ekspertis dalam menghasilkan statistik dan jika ada statistik di kementerian agensi ataupun di pihak ATAK yang memerlukan servis tu dari segi urus tadbir, bagaimana sesuatu data tu dari segi frekuensinya, dia punya komprehensifnya dan sebagainya. Kadang-kadang di setengah agensi mereka bertindak kadang-kadang dalam ruang lingkup authority dan dia tidak memberi angka yang universe dan sebagainya sebab dia ada compartmented dan sebagainya. Tetapi dalam memperhalkan statistik negara, dia harus berbentuk universal, berbentuk kalau misalnya sistem pendidikan. Kalau Kementerian Pendidikan mungkin dia handle yang bercorak akademik yang tidak mengambil kira sekolah agama misalnya. Sekolah agama misalnya di bawah urusan negeri. Tetapi kalau kita nak lihat keseluruhan kedudukan pendidikan negara, kita kena combinekan semua perkara ini untuk melihatkan secara holistik dan totaliti. Ini yang memainkan peranan one stop agency macam Dosem ini, melihat bukan saja dalam bidang autoriti tetapi melihat secara holistik yang mana kita boleh gabung jalinkan maklumat-maklumat ini menjadi maklumat itu lebih bermakna dan juga mewakili keseluruhan populasi. Sebab itu di luar ruang udara tadi saya tanya sebelum kita bermula kepada Datuk Seri, saya melihat Dosem bekerjasama erat dengan bursa baru-baru ini. Saya kira ada MOU. Sebab selama ini saya anggap carta bursa itu sudah memadai untuk kita memahami pasaran. Rupanya ada lagi. Banyak lagi yang kita boleh berkongsi ekspertis dari segi analisis kepakaran. Dan kita tahu dalam bidang membangunkan kepakaran sains data ini, dia tidak boleh dihasilkan daripada pembelajaran dalam bilik darjah ataupun bilik kuliah. Dia memerlukan passion, experience, wisdom. Yang saya tahu di bursa dia ada kepakaran dalam capital market. So kita combinekan perkara ini, mungkin lepas ini akan keluar macam indeks-indeks baru yang boleh digunakan oleh orang ramai. Betul tak Fiza? Saya dah sebut di awal tadi, saya kata saya suka dengan Ketua Perangkawan sebab dia beri angka tapi ada cerita di sebalik angka. Jadi terima kasih Datuk Seri bersama Ketua Perangkawan Malaysia pada malam ini memperkenalkan Open Dosem Next Gen. Saya sendiri rasa berminat ingin meneroka lebih lanjut lagi tentang bagaimana sebagai marhain, sebagai awam, orang seperti saya menggunakan data-data ini dalam bual bicara agar perbincangan kita menjadi lebih cerdas dan tajam demi mencerdaskan umat juga akhirnya. Jadi terima kasih sekali lagi dan terima kasih kepada semua penonton yang menyaksikan episod pada malam ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum dan salam muhibah. Waalaikumsalam. Bersama kita teguh hadapi bentala dipenuhi misteri, namun statistik kan melindungi, statistik tunjuk realiti. Kesejahteraan negara, perpaduan seluruh bangsa dengan